Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Nur Ashiki binti Nur Rashid. Nombor matrik saya D1910698. Saya daripada Dipak Semesta 5. Hari ini saya akan membentangkan beberapa isu tentang kemalangan kanak-kanak yang berlaku di masyarakat kita. Isu pertama tentang keselamatan kanak-kanak yang akan saya bentangkan di sini adalah tentang tragedi sedih melibatkan bayi yang meninggal dunia ketika di pusat jagaan kanak-kanak atau pengasuh berlaku lagi. Insiden melibatkan dua bayi yang seorangnya ditemui meninggal dunia akibat lemas di dalam baldi di sebuah pusat jagaan kanak-kanak di Shah Alam. Dan satu lagi kes ditemui tidak sedarkan diri di rumah pengasuhnya di Kedah. Berita itu pastinya mengundang duka ibu bapa yang memberi kepercayaan kepada pengasuh menjaga dan mengawasi anak mereka ketika keluar mencari rezeki. Isu yang kedua pula adalah tentang keselamatan kanak-kanak yang berada di pusat penjagaan kanak-kanak ataupun di rumah. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun yang dilaporkan hilang ketika keluar bersama ibunya di Kampung Kuala Apas, Tawau, Sabah pada hari Rabu yang ditemui lemas dalam sungai. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berkaitan kes itu pada jam 9.11 malam semalam. Bagaimanapun, mangsa gagal ditemui dan operasi terpaksa ditangguhkan pada jam 11.36 malam dan disambung semula pada hari Khamis pagi. Mangsa akhirnya ditemui terapung oleh anggota bomba di sungai berdekatan kampung tersebut pada kira-kira jam 12.25 tengah hari dan disahkan telah meninggal dunia. Proses pengecaman oleh kedua ibu bapa mangsa mengesahkan mangsa adalah anak mereka yang hilang sejak Rabu. Seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk dihantar ke Hospital Tawau bagi proses bedah siasat sebelum mayat mangsa diserahkan kepada keluarga mangsa untuk proses pengebumian. Isu seterusnya pula adalah tentang kes dera yang semakin berleluasa yang terjadi di tempat pengasuhan maupun ibu bapa kandung sendiri. Baru-baru ini terdapat kes dera yang telah berlaku di Melaka di mana seorang kanak-kanak ditemui mati dalam sebuah tong air di rumahnya di Taman Kubung Jaya. Di sini dengan kesan cedera dan lebam di beberapa anggota badan. Tersebut berusia 7 tahun itu dipercayai didera oleh ibu kandung dan bapa tirinya sendiri. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Asisten Komisioner Muhammad Syukri Kamal berkata dalam kejadian kira-kira jam 4 petang itu, kanak-kanak terbabit didakwa lemas di dalam tong air di rumahnya sebelum siasatan mendapati ada kecederaan pada fizikal badannya. Beliau berkata susulan itu pihak polis menahan ibu dan bapa tirinya masing-masing berusia 32 dan 38 tahun. Beliau berkata pemeriksaan lanjut terhadap kanak-kanak yang tinggal bersama pasangan itu juga mendapati mangsa dicederakan dan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Melaka untuk bedah siasat dan satu kertas siasan dibuka mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana melakukan bunuh. Pihak polis telah melakukan reman ke atas suspek di Mahkamah Air Keruh. Isu yang keempat pula adalah tentang peningkatan kes COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak berusia bawah 5 tahun di negara ini amat membimbangkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berharap dengan segala maklumat yang diberikan mengenai isu ini dapat menyedarkan semua pihak terutamanya ibu bapa dan penjaga mengenai situasi penularan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Menurutnya, ibu bapa adalah berperanan sebagai pelindung kepada kanak-kanak. Mereka perlu mengambil tindakan proaktif untuk melindungi kanak-kanak supaya tidak terdedah kepada bahaya COVID-19. Dalam perkara ini, ibu bapa sendiri perlu menjalankan tanggungjawab dan tidak membenarkan anak-anak remaja mengunjungi tempat awam yang sesak dan berisiko tinggi.
Anak-anak perlu dinasihatkan sentiasa memakai pelitup muka dan mengamalkan kebersihan diri yang betul sekiranya terpaksa keluar daripada rumah atas urusan yang tidak dapat dielakkan, misalnya ke hospital atau ke klinik. Beliau berkata, ibu bapa yang mempunyai bayi dan kanak-kanak bawah 5 tahun perlu menjalankan tanggungjawab dengan kekal duduk di rumah, serta tidak membawa anak-anak ke tempat-tempat yang berisiko seperti pasar raya, pasar awam dan tempat-tempat sesak yang lain. Gunakan pembelian atas talian bagi membantu mendapatkan keperluan seharian. Semua pihak, terutamanya ibu bapa, diseru untuk mengambil berat isu keselamatan dan kesihatan golongan kanak-kanak ini, memandangkan mereka masih kecil dan sistem pertahanan tubuh mereka yang belum matang. Isu yang kelima adalah tentang kes yang berlaku di Rawang, di mana kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun pecah usus maut ditendang nenek saudara. Mangsa berusia 5 tahun dipercayai diperlakukan sedemikian oleh suspek yang juga warga Indonesia berusia 55 tahun sejak tinggal bersama pada 2017. Ketua Polis Daerah Gombak berkata mangsa ditemui tidak sedarkan diri oleh ibu saudaranya di rumah mereka di kampung Sungai Cincin jam 7 malam sebelum menghubungi ambulan. Hasil pemeriksaan mengesahkan mangsa sudah meninggal dunia sebelum mayatnya dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Keluarga mangsa pada mulanya mendakwa mangsa mengalami sakit perut dan muntah sebelum ditemui tidak sedarkan diri di ruang tamu selain enggan membuat bedah siasat. Berdasarkan keputusan bedah siasat itu, polis menahan 6 individu iaitu 3 lelaki dan 3 wanita berusia 25 tahun hingga 55 tahun, termasuk suspek utama iaitu nenek saudara mangsa untuk siasatan lanjut. Pemeriksaan lanjut menemui kes parut lama tubuh mangsa dicucur dengan ubat nyamuk yang dibakar, katanya dalam sidang media di Balai Polis Rawang. Katanya, sebelum ini polis mengklasifikasikan kes sebagai mati mengejut sebelum membuka siasatan kes bunuh kerana terdapat unsur jenayah pada mangsa. Beliau berkata, hasil siasatan lanjut tidak menolak kemungkinan suspek mendera mangsa yang tidak mampu berjalan dan berdiri kerana sering buang air besar tanpa sedar. Juga mempunyai rekod penyakit lebihan cecair dalam otak selain pernah menjalani pembedahan, namun mampu bertutur dengan baik. Bapa mangsa yang tinggal bersama dipercayai tidak menyedari kejadian menimpa anaknya kerana bapanya bekerja sebagai pemandu lori dan sering tiada di rumah. Katanya, semua suspek ditahan 1 Januari lalu kini direman 6 hari sehingga 7 Januari untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sekian sahaja penyampaian berita tentang isu kemalangan kanak-kanak yang ada di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.